Assalamualaikum semua. Hai anak-anak sekalian. Bertemu kembali dalam channel cikgu. Hari ini cikgu akan jelaskan mengenai hakisan permukaan dan bagaimana cara untuk kita menjawab kalau soalan berkaitan dengan hakisan permukaan. Contohnya ialah huraikan faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan cerun. Ya. Okey, ini contoh-contoh soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan, iaitu huraikan faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan cerun di kawasan tropika lembap, ataupun jelaskan faktor manusia yang mempengaruhi hakisan permukaan cerun di sesuatu kawasan. Jadi apabila kita melihat kepada soalan ini, kita semestinya terlebih dahulu memahami apakah kehendak soalan. Kita kupas satu persatu. Okey, yang pertama ialah kita lihat apakah rangkai kata yang terdapat dalam soalan ini. Okey, jadi contohnya terdapatnya jelaskan, terangkan, huraikan. Itu contoh rangkai kata bagi soalan faktor. Okey, kalaulah soalan-soalan mempunyai rangkai kata yang macam ini, apakah yang anak-anak perlu buat? Okey, pertama tidak perlu untuk menyatakan atau memberi pendahuluan kepada jawapan. Tak perlu menulis pendahuluan. Contoh pendahuluan ialah jelas terdapat faktor manusia yang tak perlu terus kepada jawapan dan tidak perlu kepada penutup atau kesimpulan. Okey. Seterusnya anak-anak sekalian, okey, kita tengok apakah peruntukan markah bagi soalan yang macam ini soalan huraikan, jelaskan ataupun terangkan Sebenarnya peruntukan soalan kebiasaannya ialah 2 markah sahaja 2 markah sahaja itu, satu markah untuk fakta ataupun isi, satu lagi markah untuk proses ataupun kesan. Okey, hanya terdapat 2 markah bagi setiap isi atau fakta Okey, dan seterusnya ialah terdapatnya perkataan mempengaruhi. Cikgu dah jelaskan berulang kali dalam video cikgu yang sebelum ini. Apabila ada perkataan mempengaruhi, bermaksud kita mestilah memasukkan huraian terdapatnya nilai sama ada tinggi ataupun rendah. Kena ingat anak-anak sekalian. Apabila terdapatnya perkataan mempengaruhi dalam soalan, maka kita perlu masukkan nilai. Okey. Dan soalan ini menjelaskan faktor. Faktor sama ada faktor fizikal atau faktor manusia. Kalau soalan menjelaskan huraikan faktor yang mempengaruhi, bermaksud kita hendaklah memasukkan kedua-dua faktor fizikal dan manusia. Namun kalau soalan jelaskan faktor manusia, bermaksud kita hanya perlu menjelaskan faktor manusia sahaja. Okey. Namun kalaulah ada soalan sejauh manakah, cikgu rasa anak-anak dah faham sebab cikgu dah jelaskan dalam video cikgu yang sebelum ini. Sekiranya soalan ada perkataan sejauh manakah, bermaksud kita kena menyokong soalan dan terdapat faktor lain. Okey, cikgu harap anak-anak faham Okey, sebelum cikgu melanjutkan cikgu akan jelaskan apakah dia hakisan permukaan Okey. Sebenarnya hakisan permukaan ialah proses proses pengukiran atau penghausan permukaan bumi dan pemindahan bahan oleh ejen seperti air, angin, ombak dan glasier. Okey, itulah hakisan permukaan. Okey. Kita tengok hakisan permukaan ataupun hakisan permukaan cerun ini terdapat 2 jenis Yang pertama ialah hakisan yang beralur hakisan yang beralur. Okey, apa contoh hakisan beralur anak-anak sekalian? Okey, yang pertama ialah galir. Hakisan
Beralur yang pertama ialah galik. Okey, galik ini akan berlaku apabila hujan turun dan akan menghakis permukaan tanah lalu membentuk alur yang kecil yang kita namakan galik ya. Dan galik ini anak-anak sekalian adalah bersifat sementara. Bersifat sementara bermaksud apabila berlaku hujan kali kedua, galir yang asal sudah hilang dan akan terbentuk galir yang baru. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah hakisan beralur yang kedua ialah galur. Galur. Jadi galur ini anak-anak sekalian adalah hakisan ya. Yang mana hakisan ini membentuk alur yang lebih besar dan bersifat kekal Lama-lama galur ini akan membentuk jurang ya. Okey, ini ialah contoh ya dan bersifat kekal ya. Okey, seterusnya ialah anak-anak sekalian, cikgu masukkan hakisan yang tidak beralur. Cikgu nak anak-anak perhatikan video cikgu yang amat laju ini sebab apa? Nak menunjukkan betapa lajunya air yang jatuh ke permukaan bumi. Okey, nampak ya? Itulah hakisan yang tidak beralur yang kita namakan dia hakisan percikan. Ya. Hakisan ini terjadi apabila tenaga kinetik yang terdapat dalam titisan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mencungkil batuan ataupun butiran pasir dan tanah lalu membentuk lekukan-lekukan yang kecil di permukaan bumi. Okey, cikgu tunjukkan sekali lagi bagaimana prosesnya. Okey, itu nampak ya, itulah titisan hujan yang tiada halangan pun ya dan sampai terus ke permukaan bumi lalu mencungkil keluar batuan dan meninggalkan lekukan ya. Itu adalah hakisan tidak beralur, iaitu hakisan percikan. Seterusnya ialah hakisan tak beralur yang kedua ialah hakisan kepingan. Iaitu hakisan ini meliputi permukaan yang luas ya, yang disebabkan oleh air larian permukaan. Akibatnya, permukaan tanah menjadi nipis ya. Tengok ya animasi yang cikgu buat ini. Okey. Air larian permukaan telah menghakis ya permukaan tanah secara berkeping menuruni cerun. Okey. Lalu meninggalkan tempat asalnya ialah tanah yang semakin menjadi nipis. Okey. Cikgu harap anak-anak dah faham ya hakisan permukaan ini. Apabila dah faham, barulah kita dapat menjawab soalan ini dengan lebih baik ya. Okey, cikgu pergi kepada teknik menjawab soalan ini ya. Seperti yang telah cikgu jelaskan dalam video-video terdahulu. Untuk mendapat markah yang tinggi, yang maksimum sama ada 1, sama ada 2 markah atau 3 markah, kita mestilah mengikut kaedah yang betul ya. Ada isi, ada huraian atau proses dan ada kesan ya. Jadi kalaulah anak-anak mengikut teknik ini, anak-anak tidak akan kehilangan markah ya. Okey, bagi soalan tadi ya, iaitu jelaskan faktor ya yang mempengaruhi hakisan permukaan cerun di tropika lembap ya. Jadi cikgu tengok ya sini ada faktor fizikal dan juga faktor manusia. Okey, faktor fizikal dan juga faktor manusia. Bagi menjawab soalan, huraikan faktor yang mempengaruhi hakisan permukaan cerun di kawasan tropika lembap. Soalan ini soalan terbuka iaitu faktor. Jadi bila sebut faktor sahaja maka anak-anak perlu merangkumi faktor fizikal dan faktor manusia ya. Wajarannya adalah samalah. Sama ada 3 fizikal, 3 manusia ataupun 4 fizikal, 2 manusia. Tetapi mesti merangkumi kedua-dua faktor fizikal dan manusia. Okey. So, jom kita tengok isi yang pertama ya. Bagaimana kita nak menghurai kaedah fakta, huraian dan juga
ataupun proses dan kesan ya untuk mendapat 2 markah penuh. Okey. Kita tengok yang pertama ya, iaitu cikgu telah buat satu rangka fakta warna putih, huraian warna merah dan kesan warna kuning supaya anak-anak mudah memahaminya. Okey, kita ambil fakta yang pertama ya. Tak perlu ada mukaddimah ya, sebab soalan ni dah cikgu dah jelaskan tadi, terangkan, huraikan. Okey. Tak perlu ada pendahuluan. Anak-anak boleh terus kepada jawapan ya. Jadi isi yang pertama atau fakta yang pertama ialah hujan, yang cikgu warnakan dengan warna merah ya. Jadi bila anak-anak telah jelaskan hujan, maka isi di situ adalah 1 markah ya. Tetapi sekiranya anak-anak tulis hujan tanpa ada huraian, walaupun isinya betul tetapi mendapat 0 markah. Jadi isi ataupun fakta mesti ada huraian. Kalau fakta betul, huraian salah, anak-anak masih lagi mendapat 1 markah. Okey, cikgu harap anak-anak telah pun faham ya. Jadi hujanlah isi yang pertama. Jadi huraian atau prosesnya ialah hujan yang lebat dengan curahan yang tinggi telah meningkatkan laju air larian permukaan. Itu prosesnya. Dan akan meningkatkan hakisan permukaan cerun. Itu kesan. Lalu membentuk banyak gali dan galuh yang bersifat sementara dan kekal. Okey. Ayat yang begini senang ya. Amat mudah tapi anak-anak mendapat 2 markah penuh. Okey, itu isi yang pertama. Okey, kita tengok isi yang kedua. Okey. Fakta yang kedua ialah kecerunan. Okey. Anak-anak akan perhatikan ya, kesannya adalah sama setiap isi. Sama ada meningkat atau berkurang. Itu saja yang berbeza. Tapi huraiannya sama. Okey, kita tengok kecerunan. Kecerunan itu adalah isi, dapat 1 markah. Jadi huraiannya atau prosesnya, cerun yang curam mempunyai tarikan graviti bumi yang tinggi, menyebabkan larian air permukaan bergerak laju dan akan meningkatkan hakisan permukaan cerun. Amat mudah ya anak-anak sekalian. Tapi untuk kecerunan ini anak-anak boleh memilih untuk menghurai cerun yang curam atau cerun yang landai. Jangan tamak ya untuk menghurai kedua-dua sebab akan merugikan kita sebab markahnya tetap 2 markah ya. Sekiranya anak-anak ingin menghurai kecerunan yang landai, okey, cerun yang landai mempunyai tarikan graviti bumi yang rendah, menyebabkan larian air permukaan bergerak perlahan dan akan mengurangkan hakisan permukaan cerun. Nampak tak beza apabila anak-anak menghurai cerun yang curam dan cerun yang landai. Jadi, anak-anak boleh berbincang dengan cikgu-cikgu anak-anak sekalian, yang mana yang anak-anak rasa lebih selesa untuk menghurai. Okey, itu isi yang kedua. Yang ketiga ialah iaitu apa ya? Geologi atau batuan ataupun tanah ya. Jadi huraiannya, kalau anda sebut geologi dapat 1 markah, tetapi kalau listing 0 markah, maka perlu ada huraian ataupun proses. Jadi cerun yang mempunyai batuan yang lembut seperti batu kapur dan berstruktur longgar akan memudahkan air larian permukaan menghakis dan melarutkan batu kapur dan akan meningkatkan hakisan permukaan. Nampak tak kesan dia sama dengan huraian-huraian yang terdahulu. Sebab tu cikgu kata geografi amat mudah kalau kita memahami teknik menjawabnya. Okey, seterusnya ialah isi yang seterusnya ialah litupan tumbuh-tumbuhan ya, litupan tumbuh-tumbuhan. Jadi, permukaan bumi yang ditutupi oleh hutan primer yang berlapis dan berkanopi ya, menggalakkan proses pintasan ya, dan menghalang air hujan jatuh dengan laju di permukaan cerun, dan ini akan mengurangkan hakisan permukaan cerun. Nampak mudah
mudah sangat ya. Atau anak-anak boleh juga menjelaskan letupan tumbuhan yang menyebabkan permukaan tanah akan yang mana akar tumbuh-tumbuhan akan menghalang proses hakisan permukaan, lalu mengurangkan hakisan permukaan cerun pun boleh ya. Okey. Seterusnya ialah cikgu masuk kepada faktor manusia ya, faktor manusia. Yang pertama ialah faktor pembalakan ya, pembalakan. Jadi melalui pembalakan ini anak-anak boleh menghurai ya. Penebangan hutan untuk mendapatkan hasil kayu balak akan memusnahkan hutan dan mengurangkan pintasan hujan, menyebabkan permukaan cerun terdedah kepada air hujan dan larian air permukaan secara langsung. Akhirnya akan meningkatkan hakisan permukaan cerun. Okey, ini satu cara untuk menjawab aktiviti pembalakan ini ya, ataupun anak-anak boleh menjawab dalam bentuk macam ini. Okey. Aktiviti pembalakan juga iaitu penebangan hutan untuk mendapatkan hasil kayu balak akan memusnahkan hutan, menyebabkan tiada lagi akar pokok yang berfungsi mencengkam tanah, lalu tanah menjadi longgar dan akan meningkatkan hakisan permukaan cerun oleh larian air permukaan. Pun boleh ya. Jadi anak-anak boleh memilih sama ada untuk menjelaskan mengenai kanopi ataupun menjelaskan mengenai peranan akar pokok ya. Yang penting apa akan jadi pada hakisan permukaan, meningkat ataupun berkurang ya. Okey, seterusnya isi kedua ya. Untuk manusia ini ialah pertanian ya. Pertanian. Untuk pertanian ini, anak-anak boleh ambil salah satu aktiviti pertanian yang menyumbang kepada hakisan permukaan cerun ya. Jadi cadangan jawapan cikgu ialah aktiviti penebangan hutan untuk penyediaan tapak ladang yang luas ya. Tapak ladang yang luas menyebabkan hutan musnah, lalu mendedahkan permukaan cerun kepada air hujan secara langsung dan meningkatkan larian air permukaan. Akhirnya, sama sahaja hakisan permukaan cerun akan meningkat. Nampak amat mudah anak-anak sekalian ya. Okey, seterusnya ialah isi yang seterusnya, iaitu apa ya? Pembinaan ya. Ini cadangan jawapan cikgu ya. Anak-anak boleh berbincang dengan cikgu anak-anak ya. Jadi untuk pembinaan ini cikgu ambil ya huraiannya atau prosesnya, aktiviti penebangan hutan ya untuk pembinaan lebuh raya, hotel atau taman tema seperti Genting Highland menyebabkan hutan musnah, lalu mendedahkan permukaan cerun kepada air hujan secara langsung kerana tiada kanopi pokok untuk proses pintasan hujan. Lalu meningkatkan larian air permukaan, hakisan permukaan cerun akan meningkat. Nampak ya, senang sangat. Atau macam pembalakan tadi, pembinaan pun boleh kita buat ya. Okey, atau kita boleh huraikan macam ni. Okey, menyebabkan hutan musnah tadi atau akar pokok tiada yang boleh mencengkam tanah, menyebabkan tanah menjadi longgar. Hakisan permukaan cerun akan meningkat apabila hujan turun dengan lebat. Anak-anak boleh membuat huraian yang amat bersesuaian dengan keselesaan anak-anak sekalian ya. Yang penting ada faktor, ada huraian dan ada naik atau meningkat ataupun berkurang. Okey. Cikgu akan berhenti di sini dengan satu tugasan yang amat mudah ya. Okey. Cuba anak-anak isi tempat kosong yang merah, yang putih, yang kuning ya dengan huraian yang baik dan boleh bincang dengan cikgu anak-anak masing-masing ya. Jadi
Cikgu harap ilmu ini bermanfaat. Okey, dan cikgu berhenti di sini. Sekiranya video cikgu ini bermanfaat untuk anak-anak sekalian, boleh subscribe, like dan share sama kawan-kawan ya. Okey, bye comel-comel.